Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan belajar untuk minggu yang keempat, iaitu dalam subjek PJ dan pendidikan kesihatan. Okey, minggu ni kita akan belajar dalam buka buku teks dan buku tulis untuk penyalahgunaan bahan. Okey. Okey, baik. Hari ini kita akan ulang kaji semula tentang tajuk penyalahgunaan bahan. Okey, selepas pembelajaran ni, anda semua mesti seharusnya boleh menghuraikan risiko penyalahgunaan bahan, dan mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Psikososial ni apa? Psikososial ni adalah satu benda yang melibatkan awak punya sosial dan psikologi. Maksudnya awak punya pemikiran dan awak punya tindakan dengan persekitaran awak. Yang seterusnya, menilai faedah tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan. Bahan apa yang kita maksudkan ni? Adakah bahan rempah ratus, bahan masakan ke, bahan binaan ke? Bukan. Yang dimaksudkan di sini adalah bahan-bahan yang membahayakan kesihatan kita. Seperti, awak tengok ni. Seperti apa? Seperti dadah, arak, gam, yang boleh menyebabkan ketagihan, termasuklah ketum. Seterusnya, kita tengok sini, apakah risiko penyalahgunaan bahan? Penyalahgunaan bahan boleh menyebabkan seseorang individu berisiko dengan masalah kesihatan, kegiatan sosial dan jenayah. Kita selalu dengar kisah-kisah anak bunuh ibu kerana nak dapatkan duit. Dan juga kes-kes curi motor, kes-kes curi kereta, kes samun, pecah rumah. Biasanya, setelah penjenayah-penjenayah itu ditangkap, mereka didapati positif dadah ataupun ganja. Risiko penyalahgunaan bahan ni terhadap diri sendiri. Yang pertama, cuba tengok sini. Fizikal. Apa yang terjadi pada fizikal kita? Kita punya sistem pernafasan kita, saraf jantung, otot-otot semua akan tidak berfungsi dengan baik. Otot-otot kita sakit. Sistem pernafasan kita kadang-kadang tersangkut. Fungsi otak terganggu sehingga menyebabkan sawan. Tiba-tiba je awak semua mengelupur, berlari sana sini macam tak betul. Itu akan jadi macam tu lah. Mata akan kelihatan merah dan berair, hidung berhingus, perut sakit, muntah cirit-birit semua. Sehingga menyebabkan berat badan terjejas. Daripada gemuk terus jadi kurus. Silap-silap boleh jadi kurus kering. Tubuh akan menggigil akibat penurunan kadar metabolisme dalam badan. Badan kita akan rasa sejuk dan menggigil. Penampilan diri tidak terurus dan tidak normal. Yang seterusnya, janin. Janin ni apa? Janin ni adalah salah satu proses pembentukan bayi dalam badan. Maknanya sebelum kita jadi bayi tu, kita jadi baby, dalam perut kita, dalam perut ibu kita ni, kita akan jadi janin dulu. Sebelum kita jadi bayi dalam perut, kita jadi janin dulu. Saiz kepala terlalu kecil berbanding tubuh. Biasanya janin kepala besar, badan kecil. Keadaan muka yang rata dan kelemahan pada sendi-sendi dan otot. Muka kita biasanya kan macam ni sikit. Muka dia, muka baby tu rata macam tu. Mengalami kekurangan berat badan dan kecacatan. Ini salah satu sebab biasanya kenapa anak menjadi cacat. Ini salah satu sebab dia lah. Seterusnya, risiko penyalahgunaan bahan ni akan efek kepada kita punya saraf. Sebab apa? Sebab saraf kita ni dia akan rosak dan menyebabkan kita dapat pelbagai jenis penyakit seperti sindrom Wernicke-Korsakoff. Sindrom apakah ini? Ini adalah sindrom di mana kita
kita punya otak ni akan lebih mudah untuk confuse. Dia lebih confuse lah. Kita akan jadi confuse, buat ini confuse, buat ni confuse. Sebab apa? Okay, sebab kita akan jadi mudah lupa. Macam tu. Dan kita punya pergerakan mata kita akan jadi tak terawal. Kita nak pandang kanan, terpandang kiri. Kita nak elok je pandang depan, tiba-tiba mata kita merayap. Macam tu. Okay, itu adalah sindrom dia. Okay, dan kerosakan sel otak. Ini tiba-tiba berjalan ketuk kepala sendiri. Tiba-tiba tengah masa kita study, tiba-tiba main kat belakang. Itu contoh. Tapi itu bukan contoh yang betul lah. Okey, seterusnya akan merosakkan hati. Bukan yang sakit hati macam tu. Dia hati memang rosak, memang sakit betul, yang boleh membawa kepada maut. Okey. Seterusnya otak. Ni orang kata akan jadi sakit otak, cacat otak lah. Okay, sebab bahan-bahan terlarang ni apa semua, dia akan mengawal minda dan merosakkan pemikiran. Itu pasal bila kita contoh sekali sedut up sampai syurga katanya. Tapi sebenarnya awak biol seorang-seorang lepas awak sedut benda tu. Macam tu. Tapi awak rasa awak dah sampai ke bulan. Okey, hilang rasa malu, fikiran bercelaru. Betul, bila awak dah macam ni, awak dah tak kisah dah awak busuk ke, pakaian awak buruk, compang-camping, koyak sana sini. Awak dah tak kisah dah. Okey, suka menerima pelajaran. Suka menerima pelajaran. Betul. Okay, selain daripada tidur dan main je dalam kelas, penyalahgunaan badan pun menyebabkan awak inilah suka menerima pelajaran. Dan tumpukan perhatian. Siapa yang rasa dia kurang menumpukan perhatian, dia susah nak terima pelajaran tu, anda cek baliklah apa yang anda ambil. Seterusnya mental dan emosi. Ni dikenali sebagai kesan psikologi. Inilah yang paling bahaya ni. Berasa seronok, terangsang dan halusinasi. Ini yang paling bahaya. Sebab apa? Sebab awak akan tiba-tiba gelak seorang-seorang, ketawa, menangis seorang-seorang. Inilah jadinya. Hilang kawalan diri. Tak berasa segan silu. Tiba-tiba je menjerit tengah-tengah jalan. Berasa keluh kesah, gian. Gian ni gian ni untuk kalau biasa. Gian ni maksudnya dia dah tak tahan. Macam tu maksud gian. Amat menderita. Dan mengalami gangguan mental dan jadi tak waras. Untuk sosial pula, tengok ni akan hilang minat dan tidak mempedulikan tanggungjawab terhadap diri sendiri. Maknanya dia tak kisah pun apa jadi pada diri dia, pada orang lain. Prestasi dan disiplin kerja merosot. Disiplin merosot. Siapa yang rasa disiplin dia merosot, faham lah. Tak adalah. Tingkah laku dan sikap berubah. Tiba-tiba dulu awak jenis yang bising dalam kelas, bukanlah dalam kelas. Contohnya seseorang ni dia bising, tiba-tiba jadi pendiam. Tak kisah pun pasal kesihatan diri dia. Dia sakit ke, dia tak kisah lantak situ. Bersikap pemarah. Lebih suka hidup sendiri. Dan pasti dia akan disisih keluarga dan masyarakat. Orang macam ni semestinya keluarga pun susah nak menerima. Itu bahayanya penyalahgunaan bahan. Dadah lah maksudnya. Dadah ke ganja apa semua yang saya sebutkan tadi. Murid, cikgu rasa untuk minggu ni cukup setakat tu. Nanti cikgu akan bagi latihan dalam Google Form dan murid boleh menjawab. Minggu ni tak perlu tulis, hanya jawab dalam Google Form. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.